Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita nak bincang kisah Nabi dan Rasul yang kedua, iaitu Nabi Idris alaihi salam. Jadi kalau ikutkan, bila mana Allah nak mengutuskan seorang Nabi dan seorang Rasul, mestilah Nabi dan Rasul itu adalah seorang yang bijak. Dia tak boleh Nabi dan Rasul adalah orang yang tak bijak, tak boleh. Sebab kita boleh tengok sejarah bila mana Allah mengutuskan seorang Nabi dan Rasul itu dalam kalangan orang yang bijak, bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, bagaimana mereka berhujah ketika mana ada orang nak menentang mereka, sangatlah bijak, yang mana diceritakan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor dua, bila mana Allah nak utuskan Rasul dan Nabi, mestilah seorang yang handsome. Jadi bila mana kita nak bercakap berkaitan dengan Nabi yang kedua dan Rasul yang kedua, iaitu Nabi Idris alaihi salam, Nabi Idris ni dia tak terlalu familiar dalam kalangan kita. Mungkin nak describe siapakah Nabi Idris tu mungkin tak banyak. Tapi ketahuilah, kedudukan darjat Nabi Idris alaihi salam sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tengok Nabi Idris alaihi salam merupakan seorang nabi dan seorang rasul yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Idris ni merupakan keturunan Nabi Adam yang nombor 6. Jadi Nabi Adam, anak Nabi Adam, cucu Nabi Adam, sampailah nombor 6 Nabi Idris alaihi salam yang merupakan moyang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nanti kita akan bincang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Idris ni di antara ramai orang Nabi yang sangat pandai menjahit, ataupun manusia yang mula-mula menjahit Nabi Idris alaihi salam. Kita tengok balik bagaimana di era zaman Nabi Adam alaihi salam, yang mana manusia baru saja nak explore apa yang ada di atas muka bumi, yang mana anak Nabi Adam buat itu kan. Mula-mula Allah bagi ilmu kepada Nabi Adam. Allah mengajar kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya. Itulah yang menyebabkan Qabil dengan Habil pandai bertani, pandai berternak. Ajaran daripada mana? Ajaran daripada Nabi Adam alaihi salam. Maka berkembanglah ilmu ketika itu, berkembanglah itu, ini dan sebagainya. Maka dibawa kepada zaman Nabi Idris alaihi salam. Manusia baru saja nak explore dari sudut ekonomi. Yang mana ketika itu Nabi Idris ni di antara seorang manusia yang mula-mula menjahit, dan Nabi Idris juga mengajarkan kepada umat dia, kepada kaum dia, bagaimana nak kira bila mana ada orang hutang. Dan Nabi Idris alaihi salam juga mengajar kepada umat dia macam mana nak kira bila mana ada orang hutang dengan kita. Maksud dia apa? Dia mengajar manusia ketika itu matematik. Daripada mana? Daripada Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idris ni satu hari ada satu kisah, ada satu riwayat mengatakan Nabi Idris ni seorang Nabi yang pandai menjahit. Lalu bila mana Nabi Idris ni menjahit, setiap kali dia masukkan benang ke dalam jarum, diriwayatkan ketika itu Nabi Idris akan berzikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah. Bila setiap kali masukkan benang dalam jarum, maka setiap kali itulah mulut Nabi Idris akan melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana kita tengok riwayat kisah ini, maka Nabi menghuraikan besarnya kelebihan zikir yang dibaca oleh Nabi Idris alaihi salam, iaitu subhanallah walhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, barang siapa yang membaca zikir subhanallah walhamdulillah ataupun subhanallah wa bihamdihi setiap hari sebanyak 100 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Maka ulama kaji, kenapa buih di lautan? Kenapa buih di lautan? Ulama kaji. Maka jawapan para ulama, dikarenakan buih di lautan itu tak pernah pun tiada, walaupun sesaat. Akan ada je selalu. Tak pernah tak ada walaupun sesaat. Maka itulah dosa manusia yang mana Allah akan ampunkan sekiranya manusia melafazkan zikir subhanallah wa bihamdihi. Tengok besar kalimah zikir itu. Jadi kita boleh tengok juga, saking banyaknya Nabi Idris alaihi salam ni berzikir kepada Allah, sangat rajin berzikir kepada Allah, sehingga kan Nabi Idris ni terkenal dalam kalangan penduduk yang berada di langit. Penduduk yang berada di langit siapa?
para malaikat. Mereka bercakap, mereka bercerita kisah Nabi Idris alaihi salam, yang mana dekat bumi ada seorang pemuda, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang sangat rajin berzikir kepada Allah, sangat rajin beribadah kepada Allah. Sebab apa? Sifat para malaikat, mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bila mana ada seorang manusia, yang mana manusia ni ada akal, mana manusia ni ada nafsu, tapi manusia ini memilih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan nafsu dia, yang menyebabkan makam darjat Nabi Idris alaihi salam diangkat oleh Allah, sehingga kan penduduk langit bercakap-cakap pasal Nabi Idris alaihi salam. Saking hebohnya penduduk langit ketika itu, yang menyebabkan dalam kalangan ramai para malaikat ketika itu, ada seorang malaikat yang sangat tertarik dengan Nabi Idris, rasa nak berkawan dengan Nabi Idris, rasa nak pergi jumpa dengan Nabi Idris. Maka banyaklah riwayat nama malaikat tu siapa, tapi tak apalah yang tu. Maka malaikat ini bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk turun ke bumi untuk aku berkawan dengan Nabi Idris alaihi salam. Tengok, bila mana kita tahu ada seseorang yang baik, kita tahu dia tu orang yang baik, maka dekatilah dia. Akan tetapi kalau kita tahu dia orang yang tak baik, dakwahlah dia, tegurlah dia, dan jangan jauhi dia, kerana kitalah yang akan mengajak dia kepada jalan kebaikan. Maka itulah sifat para malaikat yang mana sukakan kebaikan, yang kita boleh ambil pengajaran. Maka bila mana malaikat ini bagi tahu kepada Allah, minta izin kepada Allah, dan Allah izinkan, maka malaikat tu turun. Setiap kali malaikat turun, dia akan berupa dengan wajah manusia. Maka berkawanlah dengan Nabi Idris bertahun-tahun dan sekian lamanya. Maka bila mana Nabi Idris ni dapat tahu yang kawan dia ni adalah seorang malaikat, ketika itu Nabi Idris ni dia ada satu angan-angan ataupun dia ada satu impian, yang mana dia ada satu hajat, yang mana hajat Nabi Idris ni dia nak berjalan-jalan keliling satu langit. Dia nak berjalan-jalan, dia nak tengok langit pertama, nak tengok langit kedua, sampai seterusnya. Dia bercita-cita macam tu. Maka dia bagi tahu kepada kawan malaikat dia tu. Maka kawan malaikat tu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah izinkan. Maka naiklah mereka ke langit pertama, langit kedua. Ingat, langit pertama nak sampai ke langit kedua 500 tahun perjalanan, sangatlah lama. Maka langit keempat, sampai langit keempat ada riwayat mengatakan Nabi Idris dengan malaikat tadi bertembung dengan Malikul Maut. Malaikat cabut nyawa. Ketika itu Malikul Maut tengok ada seorang malaikat bersama dengan manusia. Maka ditanyakan kepada malaikat itu, siapakah yang bersama dengan kamu? Maka malaikat kawan Idris tu kata, inilah Idris alaihi salam, Nabiullah, Rasulullah. Ketika itulah Malikul Maut kata, subhanallah, baru sahaja sebentar tadi Allah mengarahkan aku untuk cabut nyawa kamu, wahai Idris, dan sesungguhnya Allah mengarahkan aku untuk cabut nyawa kamu di langit yang keempat. Lalu aku berfikir, kata malaikat, lebih kurang, lalu aku berfikir, macam mana aku nak mencabut seorang manusia tapi di langit, dan langit itu langit yang keempat. Macam mana? Kerana penduduk langit ini adalah dalam kalangan malaikat sahaja. Ketika itulah aku berfikir, lalu aku dapat jawapan, Maha Suci Allah, sangat luas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada juga riwayat mengatakan, banyak riwayat mengatakan, ada riwayat juga mengatakan yang mana Nabi Idris bagi minta kepada Malikul Maut, yang dia ni nak rasa akan kesakitan mati, tapi dengan syarat, bila mana kamu cabut nyawa aku, wahai Malikul Maut, kembalikan balik roh aku dalam jasad aku, dikarenakan aku hanya nak rasa kesakitan mati sahaja. Maka dicabut nyawa Idris alaihi salam dan dikembalikan. Maka ketika itu Idris alaihi salam kata, wahai Malikul Maut, sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan mati, dan manusia akan mati sekali. Maka itulah yang menyebabkan Nabi Idris masih hidup sampai sekarang. Wallahu alam kebenaran dia macam mana, sebab banyak riwayat mengatakan. Dan ada juga riwayat mengatakan Nabi Idris dibawa oleh para malaikat pusing langit pertama sampailah langit ketujuh. Diperlihatkan juga bagaimana keadaan neraka, diperlihatkan juga bagaimana keadaan syurga, yang menyebabkan Nabi Idris tak mau keluar daripada syurga, saking happynya, saking seronoknya bila mana Nabi Idris melihat syurga, berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kisah Nabi Idris alaihi salam yang kita boleh ambil pengajaran. Nombor satu, bila mana kita dapat tahu dia adalah orang yang baik, maka dekatilah dia. Nombor dua, berkawanlah dengan orang-orang yang ada ilmu.
Sesungguhnya mereka bila mana dia ada ilmu, dia boleh curahkan, dia boleh kongsi ilmu yang dia ada. Nombor 3, jangan pernah mengkhianati ilmu. Jangan pernah mengkhianati ilmu. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Moga-moga video pada kali ini memberi manfaat. InsyaAllah kita sambung untuk video akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya patung ini adalah Tuhan kamu yang telah pun disembah oleh nenek moyang kamu ketika dahulu. Inilah Tuhan kalian. Sepatutnya kalian menyembahnya, sepatutnya kalian menghormatinya, kerana inilah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Datangnya Nabi Nuh alaihi salam, lahirnya Nabi Nuh alaihi salam, lalu datangnya kamu untuk mengajak meninggalkan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Sesungguhnya kamulah sesat wahai Nuh. Setengah riwayat mengatakan Nabi Nuh tanam pokok yang sangat banyak dan guna pokok itu sebagai satu alat untuk dijadikan kapal. Membuat kapal selama 100 tahun juga. Tawa diejek oleh kaumnya, wahai Nuh, sesungguhnya kami mendapati kamu telah pun gila. Bagaimana kamu mencipta satu kapal tapi bukan dekat laut, bukan dekat sungai, tapi di atas bukit? Kamu gila wahai Nuh.